Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Siti Sophia Sulaiman A177-435 di bawah selian Dr. Muhammad Nur Abdullah akan membentangkan tajuk estetik gaya bahasa ilmu badi' dalam surah Al-Kahfi. Pengenalan, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada baginda Rasulullah menjadi petunjuk dan pedoman dalam kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat pertama yang bermaksud Maha Suci Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kehebatan dan ketinggian bahasa Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kitab sastrawan ilmuwan kerana memiliki bahasa yang indah, penggunaan uslub yang hebat serta ciri-ciri balaghah dan fasahah yang tidak tercapai dengan akal fikiran manusia. Keindahan bahasa Al-Quran dan kesempurnaan isi kandungannya benar-benar difahami sekiranya memahami ilmu balaghah yang menyingkap rahsia keindahan di sebalik penggunaan lafaz dan makna, sekaligus membantu kepada kefahaman yang jelas dan tepat mengenai sesuatu ayat. Memandangkan ilmu balaghah ilmu yang sangat luas perbincangannya, maka dalam kajian ini hanya memilih ilmu badi', salah satu cabang daripada ilmu balaghah yang membincangkan mengenai al-muhsinat al-lafziyah dan al-muhsinat al-ma'nawiyah. Seterusnya adalah metodologi kajian, iaitu pertama kualitatif, mengumpulkan data-data dari kajian lepas dan menganalisis data yang sedia ada bagi menghasilkan satu data. Seterusnya penentuan subjek, penting kerana pemilihan dapat dilakukan dengan tepat dan bersesuaian yang menghasilkan penulisan ilmiah yang kreatif. Seterusnya adalah pengumpulan data, iaitu satu teknik yang dilakukan bagi mendapatkan maklumat dan data yang jelas ataupun yang tepat agar dapat mencapai objektif dan tujuan kajian. Seterusnya adalah mengenai dapatan dan perbincangan dalam kajian ini, iaitu terbahagi kepada 4, ilmu badi', al-muhsinat al-lafziyah, al-muhsinat al-ma'nawiyah dan juga surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi dipilih di dalam kajian ini sebagai surah yang diperbincangkan mengenai ilmu badi' di dalamnya, mengenai al-muhsinat al-lafziyah dan al-muhsinat al-ma'nawiyah. Seterusnya mengenai ilmu badi', iaitu mengatakan Al-Hashimi, iaitu pengarang kitab Jawahir Al-Balaghah, mengatakan ilmu badi', ilmu untuk mengetahui aspek-aspek keindahan yang terdapat dalam sebuah kalimah di mana bersesuaian dengan keadaan. Sekiranya aspek keindahan itu ada pada makna ayat, maka dinamakan Al-Muhsinat Al-Ma'nawiyah, dan jika ada keindahan pada lafaz, maka dinamakan Al-Muhsinat Al-Lafziyah, dan terbahagi kepada dua bahagian ini, iaitu Al-Muhsinat Al-Lafziyah dan Muhsinat Ma'nawiyah. Seterusnya adalah Al-Muhsinat Al-Lafziyah. Dalamnya terdapat banyak tetapi hanya dipilih 3 perkara, iaitu pertama as-saja'. Al-Hashimi mengatakan as-saja' adalah persamaan di antara dua fasilah yang terdapat pada akhir prosa, huruf akhir prosa sebagaimana dan terdapat 3 bahagian, iaitu pertama adalah as-saja' al-mutarraf, iaitu perbezaan pada wazan, persamaan pada qafiyah. Contoh dalam firman Allah Ta'ala surah Nuh, ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Di sini ada perbezaan pada wazan, cuma ada sama pada qafiyah, iaitu rima akhir. Seterusnya adalah yang kedua as-saja' al-murassa', iaitu persamaan pada lafaz dalam dua fakrah atau lebih yang terdapat dalam wazan maupun qafiyah, iaitu persamaan wazan dan qafiyah dalam satu ataupun lebih yang terdapat dalam satu fakrah tersebut, iaitu contoh wa yatba'ul asja' bijawahiri lafzihi wa yaqra'ul asma' bizawajiri wa'zihi. Seterusnya yang ketiga adalah as-saja' al-mutawazi, iaitu persamaan pada dua perkataan sahaja, ada sama dua perkataan, iaitu sebagaimana contoh surah Al-Mursalat, wal-mursalati urfa, fal-'asifati asfa, sama pada fa di belakang sahaja. Seterusnya adalah al-jinas. Menurut Al-Hashimi, gaya bahasa yang menggunakan dua lafaz yang sama dalam percakapan tetapi membawa pengertian yang berbeza dan terbahagi kepada dua, iaitu al-jinas at-tam dan ghairut tam. Jinas at-tam adalah dua perkataan yang mempunyai persamaan pada 4 perkara, iaitu jenis huruf, bilangan, baris dan susunan. Contoh firman Allah Ta'ala, wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghaira sa'ah, iaitu as-sa'ah pertama dan sa'ah kedua itu persamaan pada 4 perkara tapi berbeza, maksud, iaitu as-sa'ah pertama itu menyatakan tentang hari kiamat, as-sa'ah kedua itu adalah yang tidak alif lam tu mengatakan mengenai waktu, iaitu 1 detik. Seterusnya jinas ghairut tam, tiada persamaan pada salah satu dari 4 perkara, iaitu contohnya terdapat pada ayat di bawah ini, iaitu fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas, tiada persamaan. Seterusnya adalah al-mawazinah. Menurut Al-Hashimi, persamaan dua fasilah yang terdapat pada membentukkan wazan, bukan pada qafiyah, ada sama pada wazan sahaja. Contohnya ayat Quran wa namarikum masfufah wa zarabiyyi mabthusah, sama wazan, iaitu maf'ulah. Seterusnya masuk perbincangan kepada al-muhsinat al-ma'nawiyah, iaitu
sangat banyak sebenarnya uslub di bawah muhsinat maknawiyah, tetapi hanya dibawa dalam perbincangan ini 4, iaitu pertama at-tiba. Menurut Al-Hashimi terhimpunnya 2 lafaz ia membawa pengertian yang berbeza. Kata Allah Ta'ala, wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya, iaitu adhaka wa abka berupa sekali tetapi membawa maksud yang berlawanan, dan juga amata wa ahya berlawanan, hidup dan mati. Seterusnya al-muqabalah, iaitu mendatangkan 2 maksud yang serasi atau lebih, kemudian didatangkan maksud lain yang membawa kepada perbandingan dengan maksud yang mula-mula tadi mengikut susunan. Contoh firman Allah Ta'ala, wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, iaitu yuhillu lawan dia yuharrimu, at-tayyibat lawan dia khaba'ith. Seterusnya adalah al-uslub al-hakim, melemparkan ucapan kepada mukhatab apa yang tidak diingininya dengan cara tinggalkan soalan tersebut ataupun jawab persoalan yang tidak ditanyakan atau alihkan percakapan kepada perkara lain. Contoh dinyatakan dalam firman Ta'ala surah Al-Baqarah ini, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Menyatakan mereka tanya pasal apa yang mereka nafkahkan, tapi dijawab oleh qul ma anfaqtum, katakanlah apa pun yang kamu nafkahkan lebih baik diberi kepada golongan-golongan yang disebutkan seperti ibu bapa, golongan miskin, kaum kerabat dan lain-lain. Seterusnya adalah al-iltifat, mengalihkan perhatian mukhatab dari satu pihak kepada pihak yang lain, antara kata ganti nama pertama kepada kata ganti kedua atau pihak ketiga. Contohnya dalam ayat ni, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ila akhirih, iaitu mengatakan bahawa di sini ada penggunaan kata ganti yang bertukar daripada pihak pertama kepada pihak yang kedua. Baiklah, kita masuk kepada surah Al-Kahfi, iaitu surah yang dipilih dalam melakukan kajian ini, iaitu pengenalan surah Al-Kahfi adalah Al-Kahfi itu sendiri bersempena dengan kisah gua, iaitu kisah pemuda-pemuda yang melarikan diri ke sebuah gua demi menyelamatkan akidah mereka, dan terdapat banyak kelebihan yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW mengenai surah ini bagi mereka yang menghafal dan mengamalkannya. Dan ada 4 kisah yang menarik di dalamnya, iaitu Ashabul Kahfi, kisah 2 pemilik kebun, kisah Nabi Musa AS dan Khidir, dan juga kisah Zulkarnain. Tetapi dalam ni hanya boleh 2 kisah untuk dikaji penggunaan ilmu badat, iaitu perjalanan Nabi Musa dan Khidir serta kisah Zulkarnain. Yang pertama, kita lihat contoh pada kisah Al-Muhsinat Lafziyah dalam kisah Nabi Musa dan Khidir. Okey, baik, kita tengok pada ayat yang 62 dan 63. Pada hujung dia, iaitu nasaba dan ajaba, terdapat unsur sajak al-murassa, iaitu kedua-dua perkataan ini mempunyai persamaan pada wazan dan pada qafiyah, iaitu nasaba, ajaba. Seterusnya Muhsinat Lafziyah dalam kisah Zulkarnain, kita boleh tengok seperti ayat 90 dan 91 di hujung ayat, iaitu Sitra dan Khubra. Terdapat unsur sajak al-mutarraf, iaitu kedua perkataan ini berbeza pada wazan, tapi ada persamaan hanya pada qafiyah. Okey, kita beralih kepada Al-Muhsinat Maknawiyah dalam kisah Musa dan Khidir, kisah Nabi Musa dan Khidir, iaitu pada ayat 66 terdapat gaya bahasa iltifat, iaitu perkataan tu'allimani, yang pertama itu maksud kamu ajarkan kepadaku, beralih pula kepada pihak seterusnya adalah ulimta, yang telah diajarkan kepadamu. Kedua perkataan ini berasal dari kata akar yang sama, iaitu allama, berarti mengajarkan. Kemudian Al-Muhsinat Al-Ma'nawiyah dalam kisah Zulkarnain, pada ayat 87 dan 88 terdapat gaya bahasa al-muqabalah, iaitu uslub al-muqabalah. Contohnya kita lihat pada ayat amman zalama fasawfa na'adzibuhu fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, dan pada ayat bawah pula 68 tu dibalas dengan man amana, siapa membuat baik pula, man amana wa 'amila salihah, maka balasannya adalah jaza anil husna. Okey, itu adalah terdapat gaya al-muqabalah di situ. Okey, sampai di situ sahaja mengenai beberapa contohlah yang diambilkan tadi, iaitu 4 contoh. Dan kita sampai kepada kesimpulan bahawa ilmu badat merupakan salah satu cabang disiplin ilmu balaghah yang memainkan peranan sangat besar dalam memahami rahsia Al-Quran, kerana membawa kefahaman dan pengetahuan mengenai rahsia keindahan yang terdapat pada lafaz dan makna. Justru setelah kita mengetahui estetik yang terdapat pada makna dan lafaz ayat dalam surah Al-Kahfi dan juga mungkin dalam surah-surah yang lain, pasti akan lebih memberi penghayatan yang bermakna ketika membacanya. Jadi sekadar itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.